Okey, kenapa kita dalam industri takaful ataupun actually sebenarnya dalam apa-apa juga bidang yang kita buat yang tiada majikan ni, yang kita seorang bekerja sendiri, kita perlu jadi seorang fighter sebab kita adalah kita tak ada orang yang betul-betul nak kontrol. Saya percaya orang yang sertai industri bidang perundingan ni kan, yang dia apa bisnes saja pun, kalau ada orang yang nak push dia setiap hari, memang dia tak akan berjaya. So that's why kita kena letakkan pada diri kita kena fight untuk diri kita sendiri supaya kita boleh pergi lebih jauh lagi dalam industri ni. Sebab untuk kita expect setiap hari ada orang tolong push, masuk kerja pukul 8, 8.30, keluar pukul 5, kita relax, malam tak ada buat apa, so maksudnya kita tak sesuai. Jadi sekarang ni saya percaya tak semua orang masih lagi boleh mengadjustkan diri mereka pada tahap nak jadi fighter lagi. Jadi sekarang inilah saya nak bagi tahu. So macam mana kita dalam kita menjalankan perniagaan ni, kita kena berusaha untuk menjadi seorang fighter. Jadi mudah-mudahan bila kita berjaya dapat that kind of feeling, kita sebenarnya boleh pergi lebih jauh lagi. Jadi selagi tak dapat feeling sebegitu, sebenarnya kita kena cari macam mana aku nak fight, macam mana nak jadi seorang fighter dalam industri takaful. Dan actually benda ni applicable juga untuk bisnes-bisnes lain of course, tapi saya fokus pada takaful lah. Okey. Kenapa ada gambar yang jet pejuang kan? Sebab kita adalah driver kepada jet pejuang ni semua. Driver pilot. Okey, siapakah fighter sebenarnya? Fighter ni sebenarnya kita semua sebenarnya setiap hari kita fight. Cuma setiap hari. Bayangkanlah kalau dari baby lahir lagi sebenarnya dia fight untuk survive. Cuma baby lahir dia ada bantuan daripada ibu kan untuk survive. Tapi sebenarnya dia pun kadang kalau dia perlukan bantuan, dia akan fight untuk minta susu semua. Jadi sekarang ni saya fokus pada takaful. So orang yang fight takaful adalah orang yang berjaya, of course. Siapa yang kata saya tak nak berjaya? So sekarang ni siapa yang masuk dalam industri tak nak? Saya percaya semua orang menciptai industri ni dia ada intention untuk berjaya. Sebab apa? Sebab pertama ialah dia telah pun lulus exam TBE. Lulus exam TBE memang nak berjaya. Cuma sekarang ni bila dia masuk, dibukakan pintu, dia tengok Allah, teruknya kat depan ni banyak yang duri, banyak yang lubang, tak jatuh ke dalam kaum. So inilah sebenarnya menentukan next level kejayaan kita. Kita dibuka pintu, kita tengok di luar segalanya indah. Orang ada kereta besar, ada rumah besar, orang ada pendapatan besar, tapi sebenarnya untuk dapatkan benda tu sebenarnya bukan benda yang simple. Jadi sekarang ni kita kena jadi fighter. That's why it goes back, apa tujuan, apa matlamat kita berada dalam industri ni. So sekarang ni setiap orang yang sertai tim Alhamra, saya adalah bukan seorang yang spesifik tanya, sebab saya kadang benda ni ada juga saya tanya. Kalau saya nampak terlalu tu saya tanya. Sebab kalau boleh memang sebelum saya nak tanya, kalau memang, tapi sebenarnya kadang kita kadang ada benda certain, bukan kata pilih kasih, tapi bila orang cuba mendekati kita akan rasa lebih seronok untuk mendekati orang itu. Jadi sekarang ni kalau orang yang direct group, especially direct group saya sendiri ataupun mungkin daripada, tak kisah sebenarnya, cuba dekati leader kita. Dia konsep dia sekarang ni, kita nak belajar sekolah dulu kan ada tak cikgu datang di rumah. Sekarang ni memanglah zaman PDPI, cikgu datang rumah melalui skrin kan. Tapi kalau dulu, kalau kita kena pergi sekolah. Kalau nak belajar agama, kita kena pergi. Kalau tengok YouTube, kita kena cari guru tu sendiri. Tak adalah sebenarnya dia datang menjelma dalam hidup kita kan. Konsep yang sama. Kalau kita nak nak tahu, nak belajar, kita kena rapat dengan siapa guru kita sebenarnya. So apa tujuan, apa matlamat kita ni, benda yang paling penting untuk kita tahu dalam diri kita sendiri, juga untuk kita share dengan guru kita ataupun dengan leader kita, apa nak capai. Sebab kita adalah berbeza, antara kita ni berbeza. Saya berbeza, anda berbeza, kita semua berbeza. Kita punya cara kita berbeza, kita punya matlamat kita berbeza. Ada orang sekarang ni mungkin dia target dia hanya saya kalau sebut hanya RM500 sebulan. RM500 setengah orang besar sebenarnya, setengah orang kecil. So sekarang ni so bila kita bincang, leader, cikgu, dia tahu macam mana sekarang ni I nak bagi you jalan untuk capai you punya target. Jadi sekarang ni jangan malu, jangan segan. Sebab setiap kita bermula adalah kita lah baby, yang mana kita perlu bimbingan daripada ibu ataupun bapa, daripada ayah ni kan perlu bimbingan. Jadi kalau kita yang tak mencari, especially baby dalam konteks
kat kita ni baby dah dewasa. So tak adalah baby yang perlu kita dodol selalu kan. Bapak so baby ni kena jumpa, anak murid kena jumpa guru. So sekarang ni apa yang nak capai secara cerita, kita keperluan kita dan kehendak kita berbeza. Jadi sekarang ni cara kita fight tu berbeza. Cara kita fight berbeza. Cuma sekarang ni cara kita fight beza bukan kata fight ni dia zero tak ada apa-apa aktiviti. Kata tak apalah saya ini ibarat seekor ulat dalam batu, itulah saya punya fight. Saya tunggu ada tak makanan, duduk dalam batu lah kok ada makanan kan. So, itu bukan fighter, itu memang sebenarnya mengajahanamkan diri sendiri. Sebab kalau kita buat industri ni, untuk kita duduk diam dalam batu tu sebenarnya possible kan, possible sebenarnya, tapi kita akan kena terminate selepas certain time. So itu kan sebenarnya tujuan kita kena tahu kita walaupun matlamat kita, tujuan kita kecil, tapi tetap kita kena usaha. Sebab Allah tidak akan bagi seseorang, Allah tidak akan mengubah seseorang, satu kaum kecuali dia sendiri yang mengubah. So kena ingat benda tu sebenarnya. Dan kalau kita usaha, kita akan dapat. Jadi sekarang ni kena tahu sekarang ni apa yang kita nak, apa keperluan kita, kehendak kita berbeza. Keperluan orang ni start berbeza. Sebab orang ada yang contoh sekarang ni, keperluan dia adalah memang tak sebesar A dan B. Of course tak sama sekarang ni. Jadi sekarang ni sebab tu kita kena benchmark diri kita sendiri. Untuk kita berjaya, untuk dapat kita kepuasan, kita kena tahu apa kita nak. So kita fight apa yang kita nak. So sekarang ni, so apa yang kita nak, apa yang saya nak you all buat sekarang ni, kena muhasabah kembali. Apa, di mana kita sekarang ni? Di mana kita sekarang ni? Pada tahap apa sekarang ni? Apa yang kita nak berubah? Kalau kita kata kita sekarang ni berada tahap, katakanlah kita tahap tiada apa-apa, kita nak terus ada, saya bagi contoh senang. Kata kita sekarang ni simpanan kita sebanyak RM500 saja. Kita nak terus pada hujung tahun ni simpanan kita RM500,000. Possible tak benda ni? Orang cakap kena possible mindset, tapi kena logik lah. Basically di mana kita berada sekarang, apa yang kita nak ubah sebenarnya dia kena, Allah dia bagi. Allah berkuasa nak bagi apa saja sebenarnya, itu kuasa, tapi Allah akan bagi ikut norma manusia. Sebab kalau dia bagi lebih, manusia akan melampaui batas. So kita ingat macam itu sebenarnya. Sebab tu bila kita minta sesuatu, kita minta terlalu besar, dan secara Allah, kita tahu Allah akan bagi, cuma sekarang bila Allah bagi masa dia adalah bila bagi kita bersedia. Dia Allah bagi sikit supaya kita sedar bahawa benda ni sebenarnya bukan senang untuk dapat. Jadi sekarang ni kena muhasabah di mana kita sekarang, apa sebenarnya kita nak ubah untuk diri dan keluarga. Kan, apa kita nak ubah? Contoh sekarang ni kalau saya bila saya bercerita ni kerana saya tak ada niat untuk menghina, untuk apa, sebenarnya kita dah berdasarkan pengalaman kan. So kalau kita sekarang ni tinggal di rumah yang tak berapa selesa, mungkinlah 800 kaki persegi, kita ada keluarga dalam anak seorang, mungkin lagi anak 2 orang, 3 orang, mungkin dah agak sempit sebenarnya. Walaupun sebenarnya konsep keberkatan dalam hidup tu bukan kerana sempit ataupun kecil rumah, dia berkat dia akan jadi luar besar, tapi itulah konsep berkat, kita tetap bahagia. Kalau kita dapat pendapatan berkat, kita tetap bahagia. Kalau rumah kecil pun family besar, tapi secara physically dia normal manusia, kita nak something yang lebih baik untuk anak-anak kan. So itu sebenarnya kita kena fikir di mana kita ubah. So sekarang kita kena fikir, kalau aku pada sekarang rumah, mungkin akan menyewa, aku nak ada rumah sendiri, at least rumah sendiri. Walaupun saiz 1000 kaki persegi pun tak apa, at least rumah aku sendiri, tak perlu bayar sewa orang, kita tak perlu apa-apa, sebab itulah kita punya milik. Walaupun kita sebab financing pun bank, at least kita mampu untuk buat loan kan. So sekarang apa kita nak ubah? Kita tahu apa kita nak ubah untuk family kita, diri kita sendiri. Jadi sekarang ni bila kita dapat capai, kita rasa puas hati. So kalau kita tak tahu pada tahap ni apa kita nak ubah, inilah sebenarnya jadi masalah. Kita tak jadi fighter untuk next step semua kan. So saya ni, kita nak pergi kepada masyarakat tu sebenarnya belum lagi kadang jadi macam cakap macam tak betul kan. Kita memang nak ubah masyarakat kita, tapi sebelum kita ubah masyarakat kita, sama konsep kalau kita nak sedekah kan, dalam Quran macam kita sedekah apa? Kita sedekah pada orang-orang yang berhampiran kita dulu, mak ayah kita, adik-beradik kita, baru kita tengok orang luar. Konsep yang sama sebenarnya. Konsep sama, bila kita nak ubah, kita ubahlah diri kita dulu, keluarga kita. Tapi janganlah sama melampau. Kalau ada rumah satu nak 2, 3, ada kereta 2, 3 nak ada 4, 5, 6, 7 kan. So macam kita dah melampaui batas lah, ada lebih daripada keperluan kan. So sekarang ni bila kita dah start ubah diri kita, kita dah dapat benefit untuk kita. Sekarang ni kita go next to sekeliling. Apa sebenarnya kita nak bantu masyarakat? Bukan kata bantu ni kita bagi duit, bantu in term of bila kita ada kehidupan selesa,
kita ada kehidupan yang selesa, kita ada pemikiran yang okey, kita rasa macam highly motivated setiap hari, banyak benda kita bantu orang. Mungkin kita belum capai tahap tu lagi, tapi kita berusaha untuk bantu bagi manfaat orang lain. So sekarang ni, inilah tackle fighter yang first step kena buat. Okay. So bagaimana sebenarnya nak jadi tackle fighter? Sebenarnya benda ni aplikasi juga untuk benda lain. Cuma sekarang ni saya nak cakap konteks self-care. Kita nak diri sendiri ingin berubah. Kita nak diri sendiri berubah, pertama sekali kita tengok yang dalam konteks takaful yang paling penting ialah dari segi konsep pengurusan keuangan kita sendiri. Keurusan keuangan. Bagaimana kita sebelum ni kita uruskan keuangan kita sebenarnya penentu kehidupan kita hari ini. Contoh, saya tak jadi masalah kalau kita tak banyak saving sebab mungkin ada banyak masalah. Cuma sekarang ni akan jadi isu dia lah bila kita ada banyak hutang. Dan kita tak ada saving tak apa, kita banyak hutang ni yang problemnya. Dan the next problem lah, kita ada banyak hutang tapi kita tak sediakan satu backup plan untuk sebab kita tak tahu bila kita berhijrah ke alam barzakh. Apa yang kita sediakan untuk family kalau sekiranya kita meninggal. Ini konteks ejen takaful sendiri tahu, bukan tak cakap dengan orang lain. Sebab tu sekarang ni saya nak kita sendiri ubah. So sekarang ni first thing ialah saya percaya, saya dulu sama sebenarnya, kita tak banyak saving tapi kita ada banyak hutang. So kita kena bertaubat daripada ni sendiri. So kita ingin ubah diri kita. Ya Allah teruknya aku ni kan dah berapa tahun dah kerja, saving pun tak ada kan. Sebenarnya benda ni tak perlu cerita kat orang pun. Bangun pagi-pagi, sembahyang tahajud, taubat, hajat, semua cerita je kat Allah. Allah tahu, sebab kita cerita ke orang no point, tak ada sebenarnya orang nak bagi duit. Tapi kalau kita dapat tahu seorang ni dia nak bagi duit kat kita RM10,000, kalau kita dapat dia, agak-agak kita cakap kalau kita rapat dengan dia hari-hari dia nak bagi kita RM10,000 setiap minggu, nak tak kita dapat dia? Manusia yang gila memang tak nak. Seriously, orang gila memang tak nak rapat. Dia cantik, saya nak bagi awak RM10,000 dengan syarat awak jumpa saya setiap pagi, pukul 4 pagi, 4 pagi. Orang ni gila saja yang tak nak jumpa orang ni. Jadi sekarang ni, adakah kita seorang gila? Kita tahu Allah ni memang nak bagi kat kita. Cuma kita sebenarnya tak rapat dengan dia. Jadi kita ada banyak masalah. Kita ada masalah sebab, tapi masalah kita yang paling utama kita ni seorang manusia yang tergopoh-gapah. Benda ni sebenarnya memang kita tahu, ini adalah sifat manusia diceritakan dalam Al-Quran. Manusia ni memang kalau nak benda gelojoh, nak cepat. So kalau dia minta, dia nak segera. So sekarang ni kita kena ingat, kita kena beriman disebabkan benda ni Allah bagi slowly kat kita. Jadi saya percaya orang yang berada dalam mana-mana pun sebenarnya di sekeliling saya juga, termasuk saya, kita menyertai bidang sebab kita nak tambah pendapatan, sebab kita ada masalah keuangan. So kita nak berubah dari segi sini, so kita kena banyak fikir benda tu. Jadi kena tahu, kita kena ubah diri kita dari segi keuangan, dan kita kena minta bantuan daripada Allah juga, of course. Kita minta juga bantuan daripada manusia untuk mungkin nak ajar saya, macam mana nak coach saya, macam mana saya nak jadi alignkan saya betul-betul. So sekarang ni kita semua ada keupayaan. Saya percaya orang yang gagap sekalipun dia boleh percaya. Ini saya tengok ini live testimony dekat Research Takaful Berhad. Ada seorang GM, mungkin lepas ni boleh berkenalan, dia adalah seorang yang gagap, gugup gagap. So dia cakap sebenarnya, dia cakap pelat, dia cakap tak betul, dia cakap tak laju, tapi dia boleh berjaya di GM, dia ada property, berpuluh-puluh property, dia adalah seorang GM di Johor. So macam mana, sebab dia ada keupayaan diri dia sendiri. Apa keupayaan dia? Adalah seorang yang dia tahulah apa keupayaan dia. So sekarang ni orang yang gagap, orang gugup ni lain tau. Gagap ni cakap memang dah lahirkan, memang cakap tak berapa fasih kan. Seorang macam ni pun boleh berjaya, apatah kita seorang manusia normal. Cuma sekarang ni kena tahu apa sebenarnya keupayaan. Kalau kita belum lagi mampu cari apa keupayaan diri kita, maksud dia sekarang ni apa? Maksud kita tak betul-betul muhasabah, tak betul-betul apa sebenarnya apa. Sebenarnya setiap orang dilahirkan sempurna. Tak ada manusia perfect kecuali orang yang okey lah, orang berupaya. Even kalau seorang baby lahir dengan Down syndrome pun sebenarnya dia ada kesempurnaan lain untuk parent dia. Kan? So berbeza-beza. Tapi saya percaya seorang yang jadi ejen takaful dan grup ni, dia tak ada seorang pun yang cacat in term of otak. So semua berjaya. Sebab tu saya percaya setiap orang ada keupayaan. Cuma sekali bagaimana kita menggunakan keupayaan kita ni untuk kita mengubah diri kita, untuk kita jadi fighter. Kita jangan fikir kita nak jadi fighter sebab kita tengok champion memang champion dapat 250,000, 500,000 setahun.
kita tahu keupayaan diri kita. Champion yang sebenarnya kita jadi champion untuk diri kita sendiri. Seriously, kalau katalah bulan lepas kita dapat 3,000 NC, bulan ni aku nak jadi tak masuk, aku nak jadi champion dari sini, aku nak dapat 5,000, 6,000 NC. Ada agensi dia bagi RM60. So RM60 ni sebenarnya aku boleh belanja family, yang bagi manfaat banyak pada family sebenarnya. Seronok bagi keluarga yang belum pernah kita belanja makan sebelum ni. Kalau dapat kita belanja sekali dengan duit, mungkinlah dapat 5,000 NC, dapat RM60 kan. So sebenarnya saya rasa appreciate sangat-sangat. So benda yang kecil macam ni, sekali kita buat dia akan jadi orang jadi macam terharu. So semua orang akan doakan untuk kita. So sekarang ni bila kita, the next point cakap kan, bila kita tahu keupayaan diri kita sebenarnya, kita tak bersaing pun dengan orang lain. Ini sebenarnya yang jadi isu dia. Bila kita rasa kita down ni sebab kita rasa kita tak nak bersaing dengan Panglima, kita nak bersaing dengan Ruzaimi. Sedangkan kita tahu kita lah, sorry mention mention tak apa, mention nama champion tak apa kan. So kita nak sekali ni, kita nak bersaing, kita cuba bersaing diri kita sendiri. Sebab kalau kita bersaing, kita akan jadi puas hati. Kita tahu apa keupayaan diri kita kan. So sebab tu saya dalam konteks saya sebagai group manager sendiri kan, saya tak pandang, saya bukan tak pandang, maksudnya saya tak ingin bersaing dengan orang lain yang lebih hebat. Memang kita rasa mereka hebat sebab mereka ada tim yang ramai, tim yang power. Saya hanya bersaing dengan diri saya sendiri. Apa sebenarnya saya buat last month, saya ingin lebih baik daripada this month. So sama juga dalam personal sale, sama daripada dulu. So sekarang ni, okay, kita cerita banyak motivasi ni, cara yang real tau nak jadi Takaful fighter ni, macam cara real. Of course sekarang ni kita ada banyak, sebagai seorang leader, sebagai seorang ayah, saya nak upkan you all untuk bergerak. Jadi ibarat sekarang ni saya adalah kita penunuh Bunsen kan, penunuh Bunsen mana tadi yang saya gambar-gambar ni kan, ini roket kan. So ibarat macam ni lah, saya nak bagi, saya api bawah ni nak up semua kan. So sekarang ni setiap bulan agensi akan cuba berusaha. Ini actually to be honest, agensi contest ni daripada overriding leaders. So saya kongsi antara GM dan UM. Dan memang first 4 month memang kita akan dapat overriding apa-apa. Seriously sebabkan oleh kita gunakan untuk agensi kontes. Sebab kalau perasan betul-betul daripada contohlah, saya actually mengambil risiko kan, mengambil risiko in term of kalau certificate tu lab semua, so tapi kita tak kisah. Sebagai seorang kita sebagai seorang leader juga, kita dah menjadi seorang ayah dan kita nak anak kita berjaya, kita nak jadi you fight. Sebab you fight sekarang ni, you rasa bahagia, gembira atas apa dapat ni, akan fight lagi masa depan diri sendiri. Jadi sekarang ni kita nak you all jadi untuk bila ada agensi kontes. Agensi kontes sebenarnya benda yang simple yang boleh dapat terus. Contoh sekarang kontes untuk bulan ni kan dapat terus 5,000 bulan. So cepat, quick cash sebenarnya. Commission pun dapat dan agensi kontes dapat. Sebab tu orang-orang yang saya nampak, kenapa orang sama qualify. So saya boleh tengok trend orang yang sama sebenarnya setiap bulan, orang ni jadi senang. Saya dah save number account dia. Saya tak perlu minta number account. Sebab tu orang perasan siapa yang dapat duit ni, saya dah tak minta pun number account sebab saya dah save dia punya ni. Jadi nampak tu orang sama. Jarang sangat sebenarnya orang baru, kecuali orang tu ejen baru yang join. Dia akan dapat dan dia akan repeat dapat setiap bulan. Jadi saya nampak. Jadi sekarang ni orang yang fighter, saya dah tahu dah siapa fighter sebenarnya. Dekat agensi ni siapa fighter. Jadi sekarang ni saya nak sangat bulan ni, saya nak new faces fighter daripada ejen-ejen lama yang belum lagi dapat kontes. Kan kalau kita tak ada rasa nak fight benda yang simple as dapat duit. Mungkin kita tak nampak RM60 itu besar, tapi bayangkan kita bagi RM60 itu pada orang yang betul-betul memerlukan. Mungkin kita kecil ni, mungkin orang yang bekerja dah gaji. Allah, GM nak bagi RM60 sikit sangat. Okey, sekarang tak apa. Jangan guna duit tu, bagi duit tu pada orang betul-betul memerlukan. Cari je sekarang ni, siapa perlukan, bagi makanan kat dia. Dia punya perasaan feel tu lain. Jadi baru kita appreciate betapa besarnya sebenarnya RM60 untuk kita. Jadi sekarang ni, cuba fight. Kalau kita rasa kecil RM60 tu, buat lagi besar kan. Buat untuk dapat RM1,100 kan, bukan RM60 sebulan ni, RM1,100. Cuba fight. So sudah sama ada kita nak atau tidak sebenarnya pada diri kita. Of course yang kedua adalah company contest banyak. Saya nanti saya akan share lagi sekali hari ini apa sebenarnya company contest. Sentiasa bertalu-talu company contest. Dia ikut date dia tahunan. So ini adalah orang yang berjaya dekat GATB historically memang proven. Semua yang berjaya jadi champion ke tak jadi champion ke, yang berjaya dapat income stable ialah orang yang fight untuk company contest. Di bila kita fight dua-dua ni, automatic ada income increment. Kalau kita seronok dapat increment
majikan bagi setahun sekali sebanyak 200, 300, 500, kita patut rasa lebih seronok lagi dekat Takaful ni. Setiap bulan dia dapat income increment 200, 500 setiap bulan. So setiap tahun bayangkanlah dia jadi income 6,000, dan itulah pada level seorang ejen normal. Ejen normal sentiasa buat ni bisnes, dia akan ada increment 100% setiap tahun. Itu pada tahap ejen. So bila jadi leaders, kalau leaders ni income jadi 50%, 100%, sebab kita sentiasa ada new business, dan kita 6 tahun kita punya renewal tu tetap dapat, kita dapat new business. So this is a beauty of business Takaful. Jadi sekarang ni nak jadi Takaful fighter ni sebenarnya dia taklah complicated, tapi dia kan jadi complicated bila kita sendiri membuatkan jalan tu penuh dengan liku. Kalau kita yang tetapkan, bila kita buka pintu, saya buka pintu, ya Allah, jalan penuh liku, tapi tak nampak ada Gunung Mas kat depan sana. Oh, aku nak capai ni. Gunung Mas tu memang milik aku kan. Gunung Mas kita nampak lah, nampak apa yang kita nak. Gunung Mas tu sebenarnya definisi kita nampak apa yang nak. So, kita akan lalui jalan penuh berliku ni. Kita cakap, okay, leader cakap kalau kau nak pergi Gunung Mas tu, kau tak boleh jalan biasa. Kau kena merangkak. Kadang kau kena melompat, kadang kau melalui duri-duri. So kalau kita sanggup, kita akan jadi fight. Sebab kita tahu kita akan dapat, insya-Allah kita akan dapat. So sebenarnya itu saja. Sebenarnya memang saya nak sangat orang yang berada dalam tim Alam Berani semua berjaya dalam konteks apa sebenarnya you setkan kejayaan itu sendiri. Saya tak nak set berjaya dapat jadi MDRT. Saya tak nak, sebab kita adalah kita punya own mission. Cuma sekarang ni berjaya, kalau target berjaya nak maintain ni pun okey. Saya okey je, saya nak collected 18,000 je setahun. Alah, income 2-300 pun dah syukur dah untuk saya, dah banyak dah 2-300 setahun. Sorry, 2-300 sebulan setahun. Betul lah, kalau let's say kalau 18,000 collected, darat katalah 30%, sikit collected terus. 18,000 collected, so katalah kita kira average income ialah 30%. So income dia setahun lah 5,400 dibagi 12. So income dia 400.5 sebulan dengan Takaful. So kalau itulah you punya mission, tak kisah, at least you maintain the contract. Cuma sekarang isu dia lah, bila sertai ada ramai yang tak dapat maintain kontrak, tak dapat pun 18,000 collected. Maksud dia sekarang ni, you are not a real fighter untuk berjaya dalam bisnes. Sukses ni, ingat sekali lagi, sukses kita yang determine apa definisi kejayaan. Perjalanan kita semua sama, kita nak berjaya. Berjaya, semua jalan kita lalui. Kita ambil basikal, kita ambil motosikal, kita ambil motor, kita ambil kereta, kita ambil bullet train. Kita sendiri yang tentukan. Yang penting kita nak depan, kita nak berjaya, kita melalui jalan yang sama kan. Cepat atau lambat bergantung. Saya tak suka push untuk orang cepat sebab biasa takut penat. Tapi speed tu sebenarnya kita yang tentukan. Kita tahu keupayaan diri kita tentu. Cuma sekarang ni saya tak nak nanti orang kena terminate je, kesian. Sebab bila kena terminate, sebagai contoh, saya kena kalau seorang ejen kena terminate dengan income 500 sebulan, 400.5 sebulan. Saya, to be honest, saya sebagai leader, saya seronok ejen kena terminate. Sebab 10 orang kena terminate dengan income 500, saya dapat additional income next year 5,000. Saya boleh beli kereta baru. Memang best gila. Jahat tak? Kalau betul-betul seorang ayah yang jahat, dia nak suruh ejen bawa kes, kau kena terminate lah nanti. Sebab apa? Saya boleh tukar Mercedes baru, saya boleh beli Porsche ke Lambo kan. Kalau 20 orang dia terminate kan, seronok kan. Tapi sebenarnya kita tak nak macam tu. Kita nak seorang yang join kita nak lebih berjaya lagi. Sebenarnya memang betul daripada terminated agent ni sebenarnya dapat beribu-ribu sebenarnya setiap bulan. Tapi saya assign lah, bila terminated agent ni saya akan assign kepada dia punya IO, ataupun saya akan assign sekarang kepada PDA untuk manage, sebab saya tak sempat manage. Saya tak sempat manage. So sekarang ni saya harap sangat dah ada definisi, by today semua kena ada definisi kejayaan. So sama ada nak naik bullet train ke, nak ikut saya naik kereta Lambo ke, wah bahaya tu kereta Lambo ke. So kita bersama-sama tu ni. Okay, itu saja, hopefully dapat manfaat. Jom kita fight hari ni permulaan, apa-apa pun setiap hari baru untuk kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.